Walaupun sepatutnya dia bayar 19,000 dah, tapi dia bankrupt. Tapi dia nak tolong tu, dia bagi juga bayar RM50, biar pembayaran tu betul-betul sah. Sampailah orang kata apa, blacklist dia tu sudah hilang. Maksud tu kena belajar jugalah. Selalunya orang yang blacklist ni orang yang berhutang dan orang meninggal, yang bankrupt ni. Kalau nak selamat, hidup macam biasa, tak berhutang apa, tapi hidup susah sikit lah. Nak beli kereta pun tak naik bas, transport. Jadi, tapi pergerakannya agak slow lah. Sebab kita tunggu bas. Paling kurang kalau beli motor. Cuma motor ni risiko dia besar, terdedah kepada aksiden. Dan dia punya risiko dia mati tu tinggi lah. Kalau dengan kereta tu aksiden tu ada, tapi keselamatan tu agak tinggi. Sebab kalau langgap tak siap mati. Motor kalau dia langgap mati, dilanggar pun mati. Jatuh pun dah bahaya lah. Kalau pecah, ada orang kena langgap sikit tapi dia terentak kepala, mati juga. Dia tak ada apa keselamatan kat motor tu. Tambah bawa laju lagi lah, berisiko tinggi. Jadi itu. Tapi yang untung yang kita naik motor ni, kita boleh jimat setahun. Kalau orang yang memang bekerja, dia boleh jimat berbelas-belas ribu. Sebab dia tak ada tol, minyak pun dia rendah. Jadi kalau orang naik kereta, dia mungkin setiap hari naik kereta dengan tol dan sebagainya, dia punya kos dia melebihi 10,000 ke atas kos motor. Dia orang motor boleh melancong, dia tak boleh melancong. Jadi sebab tu orang yang kadang-kadang walaupun dia ada duit, gaji dia sedap, dia naik motor juga sebab memang jimat. Tapi naik motor tu berisiko lah. Kalau aksiden dah 6 bulan terlantak, 3 bulan terlantak, jadi yang rugi kat situ pula. Jadi kena masing-masing buat keputusan. Apa yang paling naik motor, dia bawa elok-elok, setahun dia boleh jimat 10 hingga 14 ribu. Kalau dia boleh menyimpan. Orang naik motor memang boleh menyimpan. Kereta yang roket tinggi, minyak kereta, tol saja sehari berapa? Kalau sehari 10 hari nanti jatuh, motor safe lah. Kalau sebulan dia boleh, kalau orang yang tol sebulan 500, mana setahun dia 6,000 tu dekat tol dia. 6,000 kalau 10 tahun dah ada 6,000. Kalau masuk pelaburan dah naik boleh pergi 80-90,000. Nampak tak? Kadang-kadang tu naik motor tu dia ada kebaikan dia. Cuma bila kena tu tak payah. Nak kereta risiko dia rendah, tapi habis duit cukup. Bulanan kereta, servis kereta, motor servis berapa ringgit je? Berapa? Kalau pecah tayar pun RM30. Jadi sebenarnya kalau kita nak galakkan penyimpanan tu naik motor tu, tak galak-galak aksiden, kita pula kena tak mau galak ikut lah. Tapi kalau kita nak menyimpan di menabung di Kuala Lumpur ni memanglah, bukan kita di Kuala Lumpur, di mana-mana. Kalau kita nak cepat, kalau kita naik kereta awak, lambat pula tu 30 minit tak bisa jalan lagi. Naik bas penuh pula, teksi pun mahal. Jadi kita kena pandai. Setengah orang nasihat beli kereta second hand dan sebagainya untuk kos jimat. Kalau kita beli banyak hutang, kita terpaksa menanggung tiap-tiap bulan. Tapi orang menengok pula tu, sampai orang tak beli tu. Nampak? Jadi benda tu tak boleh kita nak sekat. Kalau kita jangan beli kereta baru. Itu kereta baru tu macam mana dapat pendapatan? Siapa pun tak beli. Jangan beli kereta mewah. Jadi siapa nak beli kereta mewah? Dia pun tahu juga dah lama dia miskin tu, bankrupt juga. Jadi biarkan pembelian ikut orang. Yang penting dia tidak orang kata apa terbeban. Jadi tak boleh nak kata kereta ni mewah. Jadi sebab dia mampu. Kedai itu pun ada lah pendapatan. Dia pun bekerja ramai. Itu cara fikir makro lah. Kalau kita fikir dari segi tasawuf apa, kita janganlah beli. Tapi akhirnya semua pakai tasawuf, tak ada darat. Cuma orang kata jangan beli apa, kita pakai barang lama. Itu kedai penuh tu apa. Yang makan di restoran, makan di rumah. Tiba-tiba satu Malaysia makan di rumah. Sebenarnya kita kena realiti. Kita akan beri ceramah macam tu. Tuan-tuan jangan makan di kedai.
Tak apa, semua bukan tak makan. Kantin ni pun tutup. Tak ada perniagaan. Kadang-kadang saya melihat sebagai penceramah, sebagai motivator ke apa tak, dia nak cerita tu untuk asal apa kempen dia sebenarnya. Sebab kita mesti mutawazinah, mizan. Maknanya takkan kita nak hancurkan perniagaan orang lain daripada tu haram lah. So kita mesti nak kembangkan ekonomi umat Islam juga. Jangan melancung. Jangan melancung langsung. Melancung membazir. Memang siapa kata melancung tak membazir. Tapi kalau kita semua pakai baik pelancongan, kapal terbang tak jalan, tutup pula kapal terbang, perhotelan pun tak jalan. Kita tak duduk hotel, kita ada rumah homestay je. Pakai kan. Sebenarnya jalan kehidupan ni jangan buat. Biarkan manusia menentukan. Jangan kita tentukan. Kita ada hotel, kita ada homestay. Lama-lama semua tu tutup. Seorang pun tak berjalan. Jadi sebab kehidupan kita ni sebab tu dipanggil huri. Sebab kalau kita buat cara kita, ekonomi tutup. Seorang kata jangan pergi universiti, seorang kata pergi pondok, tutup universiti. Seorang kata jangan pergi pondok, tutup pondok. Sebenarnya biar orang pergi. Tahulah perkembangan tu lah. Ini semua bandel. Atau kedai tak jual bandel tu dia tahu lah. Kadang-kadang manusia ni dia terbosan dengan diri dia, dia ilzamkan orang ikut cara dia. Ini tak bagus untuk sebuah negara. Wal marid, so muflis ni ada ahkam dia khusus dalam undang-undang pun kamu boleh baca, dalam fiqh luas. Wal marid, sebab muflis ni akan dijual harta-hartanya. So dia akan diisu pada pembedakan siapa yang akan dapat dulu. So tentu orang yang awal minta, so tentu orang yang awal hutang. So dalam bank, bila dia muflis, dia berberikat, dia bagi surat dulu, surat amaran sekali 3 bulan. Kalau tak ada 3 bulan, dia akan hantar surat apa ni lah, makna mengisytiharkan kita muflis. Tapi sebelum tu boleh rudi lagi. Kalau kita boleh bayar, dalam tempoh kita minta tangguh sah, kita pergi buat restructure. Itu kena tahu interaksi ataupun kita buat rescheduling. Restructure ni kita buat kontrak baru. Kena supplement kontrak, kita jual dengan harga dia baru. Bayar kurang, tempoh sama tapi harga baru. Jadi hutang tambah pula. Kat situ cuma kita boleh kurangkan hutang. Reschedule ni tak ada kontrak baru, dipanjangkan tenor. Mana tinggal 5 tahun lagi, Allah, jadi 10 tahun boleh. Tapi dibayar dalam angka yang kecil. Jadi kita tengok bank kira lah yang mana lebih untung pada kita. Dan tu kadang-kadang orang yang bila ada masalah kewangan dia dengan kewangan pun tak dapat structure. Bank kena tengok, kalau buat structure ni rugi ni sebab apa? Nanti dia buat kiraan, harga tu jadi tinggi dah kan. Jadi nak bayar tak berbaloi. Buat di shadow, panjangkan tenor tu. Tapi jadi panjang 10 tahun, kita ada 5 tahun, tinggal 8 tahun, 10 tahun. Allah lambat pula. Dia rekod kita tu tak cantik di bank lah. Tapi tak apalah, yang penting jangan bankrupt. Kita berusaha jangan membankruptkan diri kita tu. Benar ni, kita pun tak tahu kehidupan ni. Kadang-kadang orang kata kehidupan kita ni okey kalau kerja freelance lah, kerja swasta, berniaga sendiri. Tapi kalau kerja kerajaan, insya-Allah kalau kita jaga duit elok-elok, sebab kerajaan ni tak ada pemecatan, melainkan itu memang penjenayah lah. Tapi kalau setakat isu-isu tertentu tu dia tukar lah. Dia tukar. Kemudian pesakit kritikal, wal maridul makhufu alaihi. Sebab tu dalam wasiat kita ada bab yang dipanggil maradul maut. Maradul maut ni dulu orang sakit kritikal, sekarang ni macam-macam nak kena tentukan. Dulu HIV, AIDS, maradul maut. Sekarang ni tak ada sebab kita boleh rawat. Sehingga HIV tu dia tidak aktif. Dia ada tapi dia tak lihat. Dulu kalau orang penyakit HIV habis 5 tahun mati, 10 tahun mati. Sekarang ni boleh dihidup banyak kerana kecanggihan perawatan. Tapi kanser, kalau doktor dapati dia ada stage 4,
Itu masa tu bila nak kira maradul maut tu, nak kira minggu terakhir ke start daripada doktor sebut. So orang yang sakit kritikal ini, dia tidak boleh mewasiatkan lebih daripada 1/3. Alaihi fi ma zada ala ath-thuluth. Kalau dia wasiat disita, dia hajar. Hajar macam mana? Kena tunggu dulu keizinan daripada pewaris. Boleh bagi tak? Tak boleh bagi, maka duit itu disimpan untuk faraid. Jelas tak maksudnya? Maknanya kalau orang sakit teruk, kalau dia nak bagi sedekah ke orang, jangan kata harta dia ada, contoh kira mudah lah, dia ada 30,000, jadi dia boleh paling banyak dia infak 10,000 saja. Lebih daripada tu kena tunggu persetujuan daripada pewaris. Kalau pewaris setuju, barulah boleh. Sebab ini dipanggil hukukul adami, hak manusia. Maka hak manusia ni dia boleh yaqbalu tanazul, dia boleh waiver. Kita boleh tarik diri, kita boleh halal lah. Hak Allah tak boleh. Sembahyang kena sembahyang 5 waktu dah tak boleh nak tanazul. Tapi hak manusia kita boleh tanazul, kita boleh suluh. Mana saya hutang kamu 1,000, kamu kata tak apalah, kamu bayar 500. Tapi kalau kita hutang Tuhan 5 waktu, kena bayar 5 waktu lah. Sebab hak Allah tidak menerima konsep tanazul. Hak manusia boleh tanazul. Baik. Wal 'abdul ladzi lam yu'dan lahu fi tijarah. Dulu ada sistem hamba, maka kalau dia berniaga tanpa izin tuan dia, disita perniagaan dia dan harta. Ini dipanggil dhahabul mahal dari sudut usul fiqh. Dhahabul mahal maknanya hukum hamba tu ada, tapi mahal hamba tak ada. Dia hampir sama dengan nasah, cuma nasah ni hukum syar'i. Ini dipanggil dhahab mahal, hukum tu kekal, mahal tu tak ada. Contoh yang lebih dekat ialah tangan kita terpotong. Seseorang tangan terpotong, maka dia tidak wajib ambil wudu ke atas anggota tangan dia. Tapi kewajipan fasilu aidi yakum tu ada. Tapi pasal apa dia tak wajib? Sebab mahal taklif dia tak ada. Itu dipanggil dhahabul al-mahal, mahal taklif. So, di sana ada isu sebagai hukum hakam yang tak dapat dilaksanakan di sebuah negara, bukan kerana nasah, bukan kerana tidak boleh dilaksanakan, tapi mahal sudah tidak ada. Sebagian besar adalah hukum hamba sahaja. Jadi hukum itu bukan tidak relevan, tapi mahal tak ada. Begitulah sebagai hukum-hukum yang lain. Ya, macam orang pergi haji, kepala dia botak, maka dia tidak lagi diwajibkan bercukur. Jadi tahallul dia dengan keluar begitulah. Cuma disunatkan ibrarul Musa, hanya disunatkan kita lalukan pisau ke atas kepala dia. Itu gambaran dia. So sistem hamba ni, ahkam taklifiyah dia masih ada. Yang tak ada pada mahal dia. Orang hamba dia tak ada. So kalau dunia setuju balik sistem perhambaan, ada baliklah. Cuma benda tu syariat tak gemar, maka tak perlulah kita bincang untuk mengembalikan sistem hamba. PBB pun tak bagi, undang-undang human right pun tak boleh. Jadi kita syariah lebih aula untuk tidak mengembalikan sistem hamba sahaja. Seorang dia fikir macam ISIS masih dia fikir sistem tu. Kerana mereka beriman bahawa benda tu kena ada. Itu iskalian tu dalam manhaj. Mereka salah faham terhadap isu manhaj. Cuma permasalahan dia, keuntungan itu macam mana nak dapat kat siapa? Itu tak diuraikan dalam kitab ini. Maknanya kena baca kitab besar. Begitu juga disita orang murtad. Cuma di Malaysia kita tak ada peruntukan enakmen pensitaan harta-harta mereka. Tapi untuk undang-undang terhadap hukuman murtad tu ada 6 sebatan, denda 5,000. Itu di segi justification ta'zir lah. Sebab hudud mengikut pandangan jumhur adalah murtad, hukuman murtad adalah hudud. Sebab yang kita belajar selalunya adalah dia hukuman hudud yang wajib dibunuh. Tapi pandangan majoriti ulama seperti Sufyan al-Thawri, Nakhai, yang riwayat daripada Umar bin Khattab, dia adalah ta'zir. Masuk kerajaan boleh
mengenakan hukuman selain daripada pada bunuh, itu yang ditatbikkan dalam kebanyakan negara Islam. Sebab nak bunuh jadi isu international pula, dia akan jadi banyak persoalan. Jadi diringankan beban sedikit. Baik. Walaupun ada hadis man badala dinan faqtu, itu hadis itu bersifat siasi, masuk polisi kerajaan. Sebab masa tu orang Yahudi dia masuk Islam, dia keluar. Dia masuk pagi, dia keluar petang. Jadi macam Rasulullah nak handle kes-kes ini, Rasulullah perintahkan siapa yang dia murtad, masuk Islam pagi, murtad petang, bunuh dia. So huraian hadis itu berbentuk politik, makna dia dasar politik. Jadi dia tidak diwajibkan ke atas kerajaan untuk beriltizam, dia boleh buat atau tidak boleh buat. Itu sebagai huraian ulama yang begitu. Tapi ulama empat mazhab yang tak boleh kena bunuh-bunuh. Tapi sekalian dia macam mana kita nak laksanakan undang-undang murtad bunuh di dalam sebuah negara macam kita. Sudah tentu akan mendapat apa nama dia, orang kata kekacauan daripada kuasa besar seperti Amerika dan sebagainya di atas nama human rights. Jadi mujahlah ada ulama kata takzir. Kalau tak, susah kita jadi hakim dosa pula. Hakim dosa, qadhi dosa, kita bukan dosa habis. So kita kena meringankan beban. Dan ramai ulama yang fatwakan sedemikian, alhamdulillah. Wa tasarrufu as-sabi wal majnun was-safi ghairu sahih, tidak valid. Mana tidak sahih ni mana seolah-olah angkat tidak berlaku, kena bagi barang balik, duit bagi balik. Khususnya di dalam kalau ayah dia guna duit anak dia untuk bagi pinjam ke orang. Jadi di sini isu apa? Di dalam perbankan, macam mana kita buka akaun bawah rumah. So akaun bawah rumah walaupun bapa dia penjamin, tapi atas nama dia. Jadi kita bagi bank hutang, maka di situ kita istihsankan. Sebab kalau tak simpan dalam bank, nak simpan kat mana? Jadi dalam simpanan bank, walaupun bank hutang di budak-budak tu, dari segi mazhab tidak sah sebab tidak ada masalah yang baik. Tetapi di sini simpan di bank, masalah simpanan itu lebih besar. Maka sebagian ulama seperti Imam Ghazali dalam kitabnya Khulasah mengharuskan penyimpanan wang kanak-kanak ataupun pemberi hutang kanak-kanak, wang kanak-kanak ni kalau ada masalah yang besar. Sebab kalau kita bagi contohnya hutang kepada orang, mungkin dia tak bayar, jadi benda itu merugikan kanak-kanak tersebut. Okey. Tapi di bank-bank dia ada PIDM yang menjamin wang simpanan kita sebanyak 250,000. Jadi tak ada isu wang kanak-kanak yang disimpan dalam akaun kanak-kanak tu dari sudut syariah, sebab dia selamat tu di situ. Dia tak sama seperti mana yang diberi contoh di fuqaha dahulu. Dan fuqaha itu tak boleh kita istiqrar duit kanak-kanak, kerana dia akan mendatangkan kerugian kepada budak-budak tu. Tapi kalau tak dia rugi bayar. Tiba-tiba duit ada 10,000. Macam mana nak jaga di 10,000 tu sangat berisiko. Kalau orang ambil, hilang pun. Jadi ini yang dikatakan tahqiqul manaf. So manaf adalah yang disebut dalam kitab-kitab fiqh tu dalam bentuk qardun, harta budak-budak. Pak dia bagi pinjam kepada kawan, kat pak belakang ke, buat pelaburan ke. Sebab pelaburan ni ada risiko. Sebab pelaburan tak betul. Tapi sekarang ni pelaburan dia ada sistem, walaupun dia tak menjamin, tapi dia ada lah, orang kata apa, kajian yang lebih luas. Jadi kalau letak di rumah, kalau letak 10,000 simpan 10 tahun. Kalau letak di tabung haji, ada jaminan, kerajaan jamin. Kemudian ada lagi dividen. Tengok bulan 3 atau bulan 4 ni berapa dapat. Tak banyak pun, paling kurang kalau budak-budak yang dapat derma, kalau kenduri yang orang bagi duit disimpan di tabung haji dalam 10 tahun, dia boleh bertambah, mungkin daripada 5,000 ada 7,000. Betul didaftarkan dalam tabung haji. Tapi kalau kita tengok fiqh, dia akan sebut tidak boleh buat benda tu pada harta kanak-kanak. Okey. Tasarrufus sabi, kalau budak-budak tu sendiri pergi bank, tapi bank tak terima lah, kena ada dia punya
penjamin dia. Wal majnun wasafi ghairu sahih. Wa tasarruful muslim yasah fi dhimmati duna a'yani mali. Kalau jual beli tindakan pengurusan orang muflis, dia sah kalau benda tu dalam bentuk penghutangan. Dia buat salam ke sebab dia hutang orang tu. Tapi kalau dia jual barang-barang dia bukan untuk bayar, itu tidak sah. Sepatutnya dia kena jual dulu aset dia untuk bayar hutang dia. Itu disebut apa? Duna a'yani mali. Tanpa bukan harta-harta dia yang ada. Itu kena buat semakan dulu. Untuk dia makan tak apalah. Keperluan untuk makan dia memang macam tu, dia ada orang kata apa, portion-portion yang untuk dia hidup. Tapi aset-aset dia yang boleh untuk membayar hutang, itu dia tak boleh jual sewenang-wenangnya. Sangat menarik. Dan kita ada undang-undang ni. Baik. Kalau kahwin pun sah lah, sebab kahwin bukan dua-dua dia kahwin. Sah lah dengan hakim membatalkan perkahwinan itu. Baik. Wa tasarruful marid fi ma zada 'ala thuluth tidak batal, tapi mau bergantung terhenti kepada keizinan ijazatil warathah, permission daripada waris, jamak daripada waris, pewaris min ba'di, selepas daripada kematian dia. So kalau kita tengok wasiat ni, bila bermulanya dia panggil efektif dia bila lepas mati. Itu boleh ubah wasiat. Tapi sekarang ni kalau kita nak ubah wasiat, kita bayar pula. Sebab dia tu nak keluarkan surat baru pula. Malah kita saya nak tukar wasiat, mungkin anak dia bertambah ke apa kan. Bawa wasiat, kena bayar pula. Dulu wasiat lain. Jadi setiap perubahan wasiat tu dia ada fee dia. Apa? Dulu free lah, tapi sekarang ni sebab kita nak letak kat mana? Letak dekat apa dia, amanah raya ataupun mana-mana syarikat yang dia memberi servis. Di bank ada servis wasiat. Kalau kita ada mana-mana pelaburan, dia akan bagi surat wasiat. Nak wasiat kat apa ni? So dia charge RM1 untuk buat surat wasiat. Jadi kita sekarang ni datang tanya mak ayah buat wasiat tak? Ada tak apa-apa? Kita tak ngejar kata pandai awak. Dulu zaman kita tak tanya mak ayah tu. Tapi sekarang kita nak tahu. Nak tunggu kita buat wasiat lah bagi kerja dah ni. Bila dia nak tahu. Tapi kalau kamu nak tahu lebih, baca paper je, paper yang ada di Google. Sebab sekarang ni banyak orang petang kerja di universiti memang mereka letak di Google tu. Untuk type saja, tengok macam mana data dia. Yang besar tu amanah raya. Orang bukan Islam pun ada buat penguasaan data. Sebab dia pun ada anak juga. Cuma isu dia bila masuk mahkamah syariah, bapak dia masuk Islam ke anak dia masuk Islam, situ dah buat kiraan wasiat, kiraan faraid. Sebab bapak dia tak terima faraid. So portion dalam bentuk 1/3 diberikan kepada ahli keluarga. Isu ni isu antarabangsa. Sebab di peringkat antarabangsa, kalau dia ahli kitab, dia boleh mewarisi mengikut pandangan sebagian tabi'in. Bantuan di Eropah dia mengharuskan kalau bapa atau anak tu Kristian atau Yahudi, dia dapat pewarisan. Jadi yang wilayah itu orang kafir tidak mewaris itu khas kepada musyrikin dan ditakwilkan. So tapi di Malaysia kita tak ada enactment tu. So kita proceed kepada wasiat. Selesai ya? Masuk wa tasarruful 'abdi sama yakunu fi dhimmatihi yutba'u bi idza ataqa. Kalau dia dibebaskan, kita boleh claim balik duit tu. Ana tergantung dekat apa tuan dia. Tiba-tiba tuan dia bebaskan dia, yutba'u, kita boleh minta balik sebab itu hak dia. Tapi syarat dia ba'da ittihi, ya, ba'da ittihi. Itu kalau dia berniaga lah. Kalau tuan dia bagi, tak ada isu lah. Ini masalah isu dia tidak mendapat surat izin daripada tuan dia.
Itu isu dia. Tapi zaman sudah berlalu. Kita masuk bab suluh. Suluh ni di antara qawaid menyelesaikan masalah orang bergaduh. Nama pun suluh. Kalau dalam kahwin ni kahwin suluh, tapi itu selesaikan masalah suami isteri. Ini nak selesaikan masalah hutang tak ingat, hutang banyak, bergaduh, soal tanah, ukuran tanah, harta yang tak boleh dibahagikan. So katakanlah harta tanah tu tak boleh dibahagikan, so tentu salah satu kena ambil. Okey, orang yang ambil tu mesti dia kena bayar kepada rakan kongsi dia. Cara suluh. Sebab tak boleh nak bahagi. Kaitan. Kalau kita pergi macam mana? Takkan nak bagi seorang tayar depan, seorang tayar belakang. Jadi seorang tu kena mengalah. Bila mengalah, maka apa nama dia dapat duit. So suluh banyak benda. Hutang tak ingat pun guna suluh. Saya tak ingat hutang 1,000 ke hutang 500. Tak apa, kita buat pertengahan 750. Mesti dia bagi suluh. Jadi kalau lebih halal, kurang pun halal. Jadi semua benda yang tak dapat kita akses secara tepat, dia punya jalan keluarnya itu dibuat dalam bentuk suluh. Semua benda. Silakan. Faslun fi sulhi wa yasihu sulhu ma'a iqrari fil amwali wa ma afdha ilayha wa huwa naw'an ibra'un wa mu'awadatun. Fal ibra'u اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرطه والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب بالدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. Ini bab suluh sangat menarik kerana dia merangkumi isu peletakan kemah, jalan raya, pasar malam, semua yang ada. Jadi suluh ni sah bersama dengan pengakuan profesional fil amwal dan apa yang membawa kepada harta. Ya. Jadi wahwa naw'ani, ada dua. Ibra'un, kita pun nama ribit tu. Ibra' tu ribit. Wa mu'awadah, dia beli. Mana kita dapat barang ni, jadi kita kena bayar. Jadi suluh ni semua dalam isu harta dan juga apa yang membawa kepada harta. Tapi cara umumnya boleh berlaku pada semua. Politik pun guna suluh ni. Wal sulhu khair. Jadi suluh ini sebenarnya dalam muamalat dibicarakan dalam harta. Bila masuk dalam jinayat ada suluh juga. Apabila pihak keluarga memaafkan si pembunuh dan meminta compensation, suluh. Pendamaian peperangan, suluh juga. Cuma bila suluh ni dalam muamalat fokus pada amwal wa ma afdha ila al-amwal. Baik. Contoh dia seperti qisas. Itu dipanggil wa ma afdha ila al-amwal. Sebab qisas, kita bila kita maafkan pembunuh, takkan nak maaf saja. Mesti kita nak compensation. Sebab mungkin keluarga tu miskin, tapi sekalian sekali di PBB dia pun nak semua negara-negara menghapuskan undang-undang bunuh. Bahaya juga undang-undang bunuh tu kalau dihapuskan. Semua diganti dalam bentuk diat ataupun compensation. Tapi kena kaji betul-betul lah. Sebab kalau macam tu sedang upah orang, jadi penjenayah mafia ni akan bagi kesempatan. Kalau boleh hal, saya rasa itu tak tepat lah kalau kita mengilghakan qisas. Tak laksanakan lain, mengilghakan lain. Itu benda yang berbeza. Ada dua, satu ibrah, yang mana ibrah ini adalah, nanti dia uraikan apa dia, bahasa muda kita adalah ribit. Kita halalkan sebahagian. Satu muawadah, itu dalam satu ibrah, nauk daripada ihsan. Muawadah ni ada pembayaran. Okay, sebab tu dia kata fal ibrahu iktisaruhu min haqqi ala ba'dih. Dia hanya bataskan
penghalalan kemaafan tersebut ke atas sebahagian hak dia. Kerana dia wala yajuzu ta'liqul ibrah ala syartin. Tapi dengan syarat dengan kata kalau hamba kerja ni aku halal dah. Sebab ni adalah akhdul irfaq, ihsan. Jadi tak boleh kita letak kontrak ihsan tu kita bersyarat. Jadi kena halal dia itulah dimasukkan. Sebab tu ulama dia bahas apa beza ibrah, satu lagi dia panggil suluh. So ibrah ni more kepada penghalalan ataupun pengurangan kemaafan hutang. Semua ataupun sebahagian ala ba'di haqq. Ini yang dikatakan wa at-ta'fu. Ini dikatakan samhan. Kita mempunyai sifat tasamuh di dalam mengurangkan. Dan bank dia menggunakan konsep itu dalam produk-produk tawar. Bila kita buat early settlement, dia akan tetapkan rebate. Seorang tu dia bayar kereta awal, dia bagi rebate dalam 5%, 10%. Kalau rumah bayar awal, bank dia untung dah. Cuma kalau kita tak buat bayar awal, untung dia banyak ni. Contoh kita beli rumah harga 400,000, kita akan buat financing dalam 1.2 juta. Kita hutang 400,000 tapi kita dapat duit cash 400,000 tapi kita hutang bank 1.2 juta. Sebab dia itu yang katakan profit tu. Atas akad tawar, contoh yang lama sampai 3 tahun tu bukan bayar 400,000, bayar 1.2 juta. Kalau bank sampai ke 500,000 dia untung dah. Kalau dah 500,000 dia untung dah. Banyak dah untung banyak. Tiba-tiba orang tu ada duit lebih, dia dapat EPF, dia selesaikan. Jadi dia bagi lagi sekarang dia untung dah. Itu dia bagi rebate tu. Itu cara kalau kamu beli rumah tengoklah. Kamu walaupun di bawah 40,000 itu kalau kita beli cash kat di broker. Memang kita ada duit, kita bankingkan, bagi cek kepada dia sebelum rumah ni cash. Itu antara kita dengan pembantu. Bila kita pergi kat bank, seolah-olah bank ni beli benda tu. Seolah-olah. Jadi bank akan jual kepada kita dengan harga bertangguh. Bila bertangguh dia akan makan. Sebab dia ada time value of money. Konsep time tu ada value. Bila dia makan dalam konteks perniagaan, mesti dia makan tinggi. Jadi kita dah bayar mahal tu 1.2 juta. Kalau tak tahu kita tengok gerak apa rumah kamu tapi tak kaya offer. Rupanya tak tahu lah. Tengok LO offer letter yang diberikan oleh bank. Kaya dah. Kita yang kamu tengok rumah kamu. Dia rumah berapa? 400,000 bukan 400,000 tu kalau beli cash. Semua yang kita buat, macam kamu buat loan ataupun financing beli kereta, motor dengan bank, kamu tengok harga dia dalam rekod bukan yang 4,000 tu, bukan 6,000 tu, dia lain harga dia. Sebab kalau kita kira lebih ni. So itu dia punya cara kiraan dia. Jadi tak betul kalau kita beli rumah 500,000, kita sebut 500,000, bukan, mungkin hampir dekat 2 juta kita ni. Itu yang sampai 40 tahun. Habis pencen, dapat EPF, baru bayar habis. Tapi kita duk eja ke orang tu, sebut ke orang tu, kita kata kita rumah kita 400,000, bukan. Kalau siapa yang beli cash, baru betul dia beli 400,000. Pasal apa ni? Sama kita beli kereta, dia ada kiraan dia. Apa tu? Kita rate berapa? Situ kita akan buat kiraan. Kalau kereta 100,000, bank untuk dalam 15,000 ke 20,000. Tentu bayaran itu tak seimbang. Tentunya kita kira kalau 100,000 9 tahun bayar dalam berapa ratus je lah. Kita kena bayar 1,200 je. Sebab yang lebihan itu untuk profit. Dan profit akan dibayar pada 3 tahun awal. Kalau kita tengok outstanding balance, baki dalam akaun tu, prinsipal tu kurang sikit je. Sebab dia bayar hanya 20,000 tu. Nanti tahun keempat barulah hutang aset tu kurang banyak. Sebab kita dah bayar banyak kat situ. Kita bayar 1,000,
Dia pun nak ambil itu. Tengok setahun, oh 7,000 dah buat. Tapi tahun pertama sampai tahun ketiga tu memang prinsipal hutang tu pengurangan dia sangat. Bila kita nak buat statement tu, apa saya bayar hari ni tuan? Yalah, kau bayar profit. Boleh tak? Dari sudut syariah tak ada masalah sebab dia tidak ada compound. Cuma dia diawalkan dulu bayar profit. Tapi itu juga isu syariah. Ada ulama yang tak bagi juga. Tapi nanti dia sama kalau dia bayar lewat pun tetap dia kena bayar harga 120,000 juga. Nampak tak cara kiraan ni? Sebab tu jangan jual lagi. Sebab kalau jual tahun pertama atau kedua, kita hanya bayar dalam 40%. Kita bayar 11,000, 400 kali 12 baru 4,800. 2 tahun baru 9,600. Kita harga 100,000. Dia tengok, Pak dia pun 90,000. Kalau ikut 80,000. Sebab apa? 600 itu dia masuk dekat dia punya keuntungan. Dia faham? Dah tak? Yang belakang, dia pun tak tahu. Sebab saya tak main tu memang dia tak faham apa tu. Dia berputus asa. Sebab dia tak kerja usufi kan, usufi tak ada orang. Sehari seorang buat 14 bulan. Dia buat di mana? Usufi tu di kelas ke di mana? Dia sebenarnya rasa tak ada orang. Usufi lagi lah boring. Sama di azal itu lah, fiqh ramai. Kalau usufi pun ramai, betul orang tinggal 10 orang, 20 orang saja. Dia pun tak nampak apa bagi usufi. Wal muawadah ududuhu an haqqi ila ghairi. Kita berpindah, udud ni bukan adil lah, berpindah adalah ni banyak makna. So kita melakukan perpindahan daripada hak kita yang patut kita dapat kepada pertukaran yang lain. Jadi sepatutnya kita, orang kata apa, dapat tanah. Jadi kita beralah tak apalah, ambil tanah. Contohnya kita akan kongsi partnership dalam beli tanah. Masa tu dah pecah tanah, beli dalam keadaan secara musyak. Ini banyak tanah-tanah kampung yang belum digerankan, memang tak dipecahkan. Jadi bila nak jual, hadapi masalah. Semua berkata orang bayar. Sebab nak pecah tanah dia ada fee dia. Nak bawa gerak pun ada fee. Tak apa jual. Jual pada kawan dia, tak apalah ambil tanah ni, aku ambil duit. Jadi kita udul daripada hak kita kepada ghairihi. Itu dipanggil muawadah. Dan wayajri alaihi hukmul bay'. Jadi hukumnya jual. Tetapi nampak gaya tu dia ada makna ihsan, makna kita beralah hak kita. Tak. Ada yang beralah tak kira itu ibrah lah. Itu maksudnya kita i'fa. Ada maksud suluh dalam bentuk perniagaan. Cuma barang tu orang berebut. Jadi bila berebut dan barang itu seorang saja boleh dapat, maka digunakan suluh muawadah. Tak faham, ambillah barang ni duit bagi aku. Itu dipanggil suluh muawadah. Yang ini masuk dalam bab peletakan kemah ataupun apa-apa benda yang melindungi kita. Wa yajuzu lil insan, harus bagi semua orang termasuk orang bukan Islam, ayyushri'a rawshanan. Jadi dia keluarkan kemah, okey, rawshan al-jadah maksudnya kemah, di tariqin dia jalan yang terbuka. So kita duduk berjiran, duduk di taman, kita pergi letak kemah kita. Boleh. Tapi syarat dia bihaitsu, ini dipanggil haitsiyah taqyid, maksudnya ishtirak. Haitsu ni dia ada 3, haitsu lil bayan, kalau dia tak ada khabar. Okey, misalnya kita sebut al-insan, min haitsu innahu insan adalah hayawan, apa dia natiq, itu dipanggil haitsiyah bayan. Kalau kita ada haitsiyah ta'lil, maksudnya haitsu itu kita terjemahkan kerana. Contohnya an-naru haitsu innahu muhriqatun. Api ini dinamakan api kerana. Jadi haitsu itu diterjemah dalam bentuk makna kerana. Jadi api itu dia dinamakan api kerana dia membakar. Dapatlah? Satu ni litaqyid. Maksudnya
meletakkan syarat. Di sini maksud dia min haitsu, dengan syarat la yatadarraru al-mar'u bi, orang yang berlalu lalang di jalan kawasan yang terbuka itu, lorong yang terbuka itu, tak merasa berlaku kemudaratan kat atas dirinya. Maksud kalau kita nak kereta, kereta tak boleh lalu. Jadi diberi undang-undang kejiranan ataupun undang-undang yang boleh masuk ke dalam pasar malam. Dalam pasar malam kita kejiranan musyarak. Jalan yang kita masuk kat taman tu tak ada siapa memiliki. Dia punya hukuk hakul murur. Jadi ketika itu, tapi sekarang ni undang-undang tak terikat dah dengan fiqh, terikat dengan majlis pembenaran. Nak buat apa pun kena tanya majlis pembenaran. Kita nak berniaga pun selagi mana dia tak halal, tak buat berniaga lah. Walaupun tak berdosa kalau orang tak marah, tetapi kita sekarang ni ada undang-undang. Jadi kalau dia cah apa tu, kalau kita nak berniaga tepi jalan, ada setengah tu dia berniaga dulu, lepas tu minta. Hatta kalau kita nak buat penambahan rumah pun kena minta izin plan dulu daripada majlis pembenaran. Sebab takut memudaratkan jiran sebelah. Nampaklah. Dan sebab tu saya katakan pada semalam, perlu ada fiqh dan membaca undang-undang. Sebab undang-undang tu undang-undang British, tapi tak semua bercanggah dengan syariah. Yang duk bergaduh di taman sebab kita tak baca undang-undang. Contohnya banyak di taman buat bangsai pagi. Sebenarnya dia tidak ada hak tu, tapi dah semua jiran reda dia buat depan rumah dia, tak apalah. Tapi sebenarnya dia tidak ada hak untuk buat benda. Dia perlukan izin sebab tanah tu bukan tanah. Premis dia di dalam pagar dia. Di luar pagar tu adalah hak orang lalu lalang. Jadi dia pun tak boleh nak berniaga di jalan tersebut melainkan dengan izin semua penduduk. Tapi kadang-kadang penduduk pun perlu juga berniaga tu, tak ada seorang berniaga dia nak beli barang. Jadi kadang-kadang di taman tu ada di bawah pokok tu orang jual apa semua tu. Tapi tak ada siapa yang marah, okey lah. Cuma bila terikat dengan majlis MPKS lah, Dewan Negeri lah, majlis pembenaran, maka MP kena baca, kena cek tu apa syarat-syarat ni. Jelas tak? Sebab kita dia ada undang-undang premis tu, undang-undang kawasan yang kita boleh buat kerja ni. Semua orang di taman pun dia berniaga dalam rumah ni, di tempat parking tu. Siapa pun tak boleh marah. Tapi kalau misi orang marah juga lah. Orang misi marah juga. Tapi ada yang buat macam ni. Sebab masa musim-musim kemiskinan, nak cari kemah kena bayar pula. Jadi dia buat pula isi 10 orang, buat laksa, buat mie goreng. Itu idea untuk masa akan datang. Baik. Wala yajuzu fi darbil mushtarak illa bi idzni syuraka. Jadi kalau kita duduk dalam kawasan-kawasan berjiran yang mana rumah kita macam ni, double story semua berkembang, darbil mushtarak, kawasan-kawasan yang kita berkongsi, tak boleh kita letakkan pintu yang mana menghalang, pintu gerbang ke, buat apa-apa dinding ke, melainkan dengan izin mereka. Illa bi'izni syuraka. Banyak orang beli tanah lot. Mereka share kawan-kawan 5 banglo buat kat situ. Jadi semua orang boleh lalu lalang kat situ. Tiba-tiba kita dah letak pintu kat sini. Tak boleh. Kalau kawan-kawan lain bagi izin, barulah kita boleh untuk meletakkan albab, ya. Baik. Wala yajuzu ay isyra'u rawshan. Lepas tu kalau kita nak buat kenduri, maka wajib kepada jiran-jiran ni minta izin dulu. Dan kami dah pasang kemah. Kalau semua tak beritahu apa nak tengok lah, kemah tu ada, bukan apa, nak lalu tu jadi susah. Tapi jiran-jiran yang bagus, dia kata kami nak buat kenduri, boleh tak pasang kemah, kita pun parking jauh-jauh siap. Itu di antara adab-adab. Ini dipanggil hakul jiwar, hak-hak kejiranan. Bergaduh hak jalan ni, kena kata orang bergaduh parking kat taman ni sampai lapor dekat majlis MP. Dia parking depan rumah saya, sedangkan boleh selesai dulu. Tapi ada juga jiran yang degil.
muamak dia pakai juga. Tapi muskilahnya bila kaitan terlampau banyak. Selalunya di taman-taman double story ni kaitan 2 cukup dah. Tapi dia ada 5, 6, 7 kaitan. Jadi dia kena parking kat padang. Sebab kalau parking kat rumah dia susah juga. Tengoklah rumah tu macam mana. Kalau corner lot okey dah. Tapi kalau rumah yang ni dia akan mengambil space. Melainkan semua dah okey, tak apalah. Setengah orang taman okey lah. Dia macam mana anak ramai kena ada kereta juga. Jadi banyak berlaku pertimbangan. Ini pergi bab suluh ni sebab dia pasal apa dia bincangkan dalam hadis, sebab dia ada suluh. Ada bab kita suluh dengan jiran-jiran. Sebab tu pasal apa tiba-tiba bincang bab kemah ni? Pasal apa bincang bab itu? Rupanya di situ ada makna suluh. Ini dipanggil dalam balaghah dipanggil apa? Al-istitradiyah. Syaitan luak tapi dia ada keterikatan dia pada makna suluh. So itu dalam kita turas banyak macam tu. Wa yajuzu taqdimul babi fi darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni asy-syuraka. Jadi dalam kita duduk untuk kita nak letakkan dahulukan pintu di kawasan yang kita berkongsi tidak ada masalah sebab dia tidak ganggu. Kita letak pintu depan. Kalau letak di belakang ni gambaran rumah-rumah dulu yang mana menghalang untuk orang lalu lalang. Gambaran dia macam kita sekarang ni dah tak ada dah sebab kita kalau apartment pun tak ada sebab kita dah ada susun elok. Dahulunya tanah-tanah yang mana mereka susun kawasan rumah tu dia ada penghalang-penghalang. Jadi kalau kita nak panjangkan sikit pintu tersebut perlu kita mengambil izin syuraka. Hatta kalau kita nak tutup dinding-dinding, kita kan berjiran, kita nak tutup dinding supaya jiran tak nampak pun perlu minta bagi tahu kepada mereka. Yang bergaduh tu sebab tak beritahu tu. Sebab dia pun ada hak tengok udara juga. Tiba-tiba kita pergi tutup space. So itu memerlukan kepada izin. Minta beritahu je. Dia pun solok juga kalau kita buat. Dia pun tak payah banyak duit. Ataupun kita pun selamat juga. Sebab mungkin kita berkongsi. Sebab tu rukun-rukun kejiranan diselesaikan dalam masalah al-sulh. Sebab tu al-sulh ni Tuhan kata apa? Wal sulhu khairu. Sangat baik. Baik. Selesai. Bab masuk bab apa? Ad-dhaman. Ini waranti ataupun ad-dhaman. Masuk bab hiwalah. Ini titilah transfer. Telegram transfer. Tapi cuma hiwalah di zaman sekarang ni digunakan untuk jual beli. Dulu hanya untuk pindah hutang. Sekarang ni hiwalah moden digunakan pakai untuk membuat pembayaran dalam jual beli. Itu dia upgrade sikit hiwalah di zaman moden ini. Okey, silakan. Fasl al-hawalah wa شرائط الحوالة 4 أشياء. الأول لغة المحيل، والثاني قبول المحتال، والثالث كون الحق مستقرا في الذمة، والرابع اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ ذمة المحيل. فصل ضمان الديون. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غلط الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. طيب إلا درك المبيع. Ini dipanggil dhaman dhaman darak. Baik, hiwalah ialah satu proses sama ada dia adalah jual ataupun ibrah. Makna dia sebahagian daripada daripada suluh ataupun kita nak fasiliti untuk mengurangkan atau menghapuskan hutang. Hal huwa ibrah ataupun bay'. Kalau dia ibrah, kita boleh tolong orang yang tidak berhutang dengan kita. Dan itu yang dipakai dalam PNM.
ke negara. Kalau dia bai', dia jadi isu. Bai' maksudnya hutang tu mesti ada siasat, mesti mustaqil. So isu khilaf di kalangan para ulama. So syara'itul hiwalah ada 4. Yang pertama ridul muhil. Muhil ni ialah siapa dia? Orang yang kedua lah. Okey. Dia yang memindahkan. So saya hutang Haidar. So Haidar adalah prinsipal orang yang memberi hutang, pemihutang. Saya adalah penghutang. Tiba-tiba ada orang lain hutang dengan anda pula. Jadi anda sepatutnya bayar kepada Haidar. Tapi disebabkan ada penghutang yang sama nilai ataupun kurang nilai Fiqh Hanafi, dia hutang saya tak apalah, boleh tak hang tolong bayar dekat Haidar. Jadi kita transfer je. Gambarannya macam kad kredit. Sebagai ulama dia kata kredit itu hiwalah. Sebab sepatutnya kita bayar kepada penjual, tapi yang bayar sekarang bukan penjual, bank yang bayar. Jadi kita transferkan pembayaran tersebut kepada bank. Lepas tu ada orang takhrij, kad kredit itu adalah hiwalah. Sebagai ulama kata macam tu. Cuma masalahnya, kenapa mereka tak bagi hiwalah? Di antaranya isunya ialah apa nama dia, fee dan seumpama dengan dia. Jadi tak berapa ijma' lah konsep hiwalah di dalam apa nama dia kad kredit. Cuma ada makna. Ada orang takhrij dhaman, ada yang takhrij qardun, ada yang takhrij ijarah, ada yang takhrij bai'un. Kredit ni macam-macam ulama takhrij, begitu besar pentakhrijan dia. So hiwalah mesti ada redha muhil, tak dipaksa. Qabul muhtal. Siapa muhtal? Penghutang pertama. Bukan penghutang, penghutang pertama. Al-muhal alaih tu, yang orang ketiga tu, penghutang yang dah tu, dia tak ada masalah apa sebab dia kena bayar. Sama ada redha tak redha, dia tetap kena bayar. Cuma kita ubah daripada pihak B, dia pergi bayar dekat pihak A. So kita memerlukan redha, frekuensi daripada penghutang pertama. Kita lah, saya lah contoh dia. Kemudian qabul muhtal, prinsipal tu. Orang yang mula-mula bagi hutang kat saya tu, takut dia tak mau. Malah orang tu bukan percaya sangat. Contohnya redha muhal alaih, orang yang dipindahkan hutang kepadanya tak perlu, sebab dia memang kena bayar hutang. Ini dia panggil ibrah. Maka saya pun tak ada masalah. Boleh tak pihak A itu cari balik saya kalau pihak C tadi lari? Khilaf di kalangan fuqaha. Khilaf di kalangan fuqaha. Jadi ikut mufti lah, dia nak kata macam mana. Macam mana pun dia kena, masing-masing kena bayar hutang. Sebab orang tu berhutang dengan pihak B, C tu. Dia pun kalau dia lari, pihak C tak bayar kat dia. So kesudahan dia boleh cari balik. Itu pandangan Ayyubi lah, tak silap saya. Syarat yang ketiga, wa kaunul haqqi mustaqiran fi dhimmah, mesti hutang tu dah ada. Jadi kita nak hiwalah kalau barang tak ada lagi, hutang belum ada lagi. So mesti hutang. Al-haq tu maksud ad-dain. Kaunul dain, hak ni banyak makna. Yang tanya adalah ad-dain, hutang tersebut mustaqirran, dah orang kata existent, dia dah ada. Kalau hutang tak ada, nak tahwil apa? Fi dhimmah, pada liability, maksud dalam rekod dah ada. Rekod hutang dah ada. Jadi baru boleh tahwil. Tiba-tiba pihak C tak berhutang pun dengan pihak B. Kalau dia bayar, itu dipanggil tabarru'. Mana dia kata nak bayar, tak ada masalah. Tapi tak boleh kita kata hiwalah. Walaupun macam ni contoh dia, kamu pergi tuntut pihak A, tuntut kepada pihak C. Dia hutang kamu tak? Tak, sajalah. Dia memang saya punya funder. Cik. So mesti ad-duyun kaunul haq mustaqiran fi dhimmati. Segi rekod akaun tu dah ada hutang kredit dalam akaun, baru boleh buat transfer hutang. Wattifaq, daripada Syafi'i agak ketat, Hanafi tak sebenarnya ittifaq.
ma fi dhimmatil muhil wal muhal alai fil jinsi wa naw wal hulu wa ta'jil. Dia kena semua sama. Pihak B dan C itu penghutang terakhir itu mesti sama, ada ittifaq kesamaan pada jenis hutang apa. Kalau dinar, kalau ringgit. Oh, susah juga. Hanafi agak ringan. Kata kalau dia hutang kurang daripada pihak B, jadi dia bayar apa yang dihutang. Yang lebih tu bayar kat pihak B. Kata pihak B hutang A 100, dia hutang pihak B RM90. Dia bayar RM90 kat pihak A, RM10 itu B tambah. Syafi'i tak boleh. Tapi kasi praktikal, mazhab Hanafi dah lebih mudah sebab yang penting hutang tu terlerai. Wal hulul, bila time. Kalau sekarang ni, wa ta'jil, kalau dia bertangguh maka dia bertangguh. Kesan dia bila dah kita bersetuju dalam mazhab Hanafi boleh cari balik, mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Ini dipanggil akademik. Maksud dia kita dah tak boleh cari orang lama. As-saqitu la ya'ud. Sebab semua dah redha dah. Pihak A pun redha, yang akan bayar hutang saya adalah pihak C. Maka terlepaslah tabra'u zimmatuha biha zimmatul muhil. Tanggungjawab penghutang B itu sudah akademik. Akademik mana dia dah selesai, pihak A tak boleh cari dia, ataupun dia panggil discharge by performance. Selesai. Berlaku pembayaran dissolution. Intihar. Tiba-tiba pihak C lari, boleh tak pihak A ligat pihak B balik? Kalau kita tak ada undang-undang yang mewajibkan, maka kita kata saya Syafi'i. Tuhan kamu dengan hadiah. Wa tabra'u biha fi biha dhimmatun, ini dipanggil apa dia bara'atu dhimmah, makna kita telah clear. So ibra'u dhimmah ini ada dalam sunnah, ada di dalam kefahaman lah. Betul tak ada dalam kehidupan kita. Banyak kita kadang-kadang tak sedar. Orang kata settle lah, settle tu ibrah. Apa maksud dia? Tidak boleh diadakan tuntutan yang baru. Satu dia as-saqitu la ya'ud, benda yang sudah digugurkan, pengukuran tersebut tidak boleh kembali kepada orang tersebut. Kita halalkan dah dia, tiba-tiba tak, ini halal. Tak boleh as-saqitu. Okey, kita pergi apa dah? Kita buka soalan lah. Okey, malam ni kita sambung bab dhaman sampailah kita dah susu bagi apa? Tahap itu memang clear. Isu sampai 10 malam kan? Kalau baca lagi nanti habis awal. Kalau saya bang dah. Kita buka soalan sampai 6.30 insya-Allah. Hari ni panjang kan? Pukul 8 sampai 10.30. 5 jam. Dan maknanya kalau dhaman masuk beripi malam ni sampai sampai Jumalah. Sampai Jumalah. Esok kita baca Jumalah. Sampai habis, sampai Wadi'ah. Jadi pendek-pendek, Wadi'ah pendek. Esok kita start Jumalah. Kalau lah habis awal ulang boleh. Ataupun kita baca lah tajuk-tajuk apa yang Masya-Allah. Sampai Faraid. Macam mana? Baca sampai bab Faraid. Mungkin kita baca Faraid. Kalau habis awal muamalah lah, kita ambil Faraid. Faraid ni ada buku. Seorang Malaysia tulis nama dia Ustaz apa tak ingat. Orang Perak. Dia pengamal Faraid sangat bagus. Anda tak jumpa. Kalau kita baca buku semua sama aja kena, tapi dia ni ajar satu pengiran aset yang moden. Dia kira SOSO, EPF semua dia kira macam tu. Nama dia Ustaz Wan Hanif. Buku tu ada kat Google. Cara pengurusan harta wakaf. Saya cari. Semua adalah handphone tu yang tak boleh.
Sebab ada guna masa mengajak kini je tu. Ada di Google lah. Ada di Google tulis harga ada RM50. Sangat bagus. Walaupun dia bahasa Melayu, tapi dia ni pengamal faraid cukup lama. Berbaloi lah, mana ada sistematik. Saya nampak ni di atas tulisan buku Melayu yang sangat bagus. Dia dekat 300 soal. Pengurusan dan pembahagian harta pusaka Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Dia masih hidup di Perak. Pencen. Dia tahu pakar faraid yang sangat hebat. Okay, kita buka soalan lah. Silakan. Kalau ada yang tak faham tentang ibarat ataupun isu-isu yang kita bahas. Kamu ni semua minat muamalat ke macam tak orang minat? Kata ya dulu, minat tak? Ke tak orang minat? Kurang. Tak minat kan? Ha? Sikit lah sikit. Tak. Kalau ikhwah, ramai minat. Ke kurang sikit? Kurang minat lah. Sikit-sikit lah. Lepas tu minat bidang apa? Oh, menekahan. Menekahan masuk tak je. Habis masuk diploma. Di UKM ada, di UIA ada, di USIM ada. UM tak ada? Tak ada. Diploma kehakiman tak ada. Lalu masuk UIA lah. 9 bulan kan? Yuran dia dalam 12,000. Okey lah. Boleh jadi lawyer. Masuk ke KSM. Di antara ruang-ruang yang kita boleh belajar. More kepada teknikal. Itu tapi tak ada jadi lawyer. Dia tak. Oh, UKM sama 9 bulan lah. 9 bulan kan? Setahun. Bagus. Teknikal, belajar prosedur, perundangan, pembuktian, kuasa ilmu isbat. Pada tinggi. So, ada soalan? Ya. Soalan boleh Ustaz terangkan apakah dari Marad dan apakah dari Sihat? Apa dia? Dari dalam bahasa Arab sama ada Dinul Marad atau Dainul Marad. Jadi Maradul Dainul Marad. Saya tahu apa tu? Jadi dain yang menyebabkan terhenti waratah Dainul Marad satu dainul Marad. Dainul Sihat. Tak, saya pun tak faham apa maksudnya. Kayaknya ada pasal watasarruful muflis tasihu bi dimmatihi duna ahyani malihi. Apa maksudnya? Maksud dia harta-harta yang sedia ada, ayat dia masuk aset-aset fizikal yang dia ada. Dia tak boleh nak jual benda tu. Kalau dia nak jual kena minta izin dulu. Sebab dia kena bayar hutang. Yang dimati maksudnya? Mana? Yang sah dimati. Maksudnya? Malah dia beli hutang. Dia sah, dia boleh bayar Sah. Dia tak puas dia tak ada duit. Jadi dia beri tapi tak bayar duit. Itu tak puas lah. Dia nak makan, dia nak apa-apa urusan dia. Tapi harta duna tu tanpa. Kalau harta ayat yang sedia ada, betul dia kena jual untuk bayar hutang, senda hutang tu. Sebab itu tidak sah. Ya. Kalau undang-undang Malaysia pun hampir sama tu. Dia boleh beli makanan apa tu lah kalau untuk ni menggunakan dia tak makan. Ya. Kalau isu macam kad kredit, kalau tak fresh dalam kawalan, jadi adakah bila mana seorang tu apply kad kredit, maka dah ada bila mana kita apply kad kredit dengan contoh dia sebulan limit RM3,000, jadi adakah sebulan tu bank dia dah ada hutang kepada kita
dengan bank tak hutang kita hutang bank. jadi dia macam dia Juga kita ubah hutang create facility yang kita ada hak untuk kita berhutang ni. macam mana yang ubah hutang tu. Nah itu dia nak tatbik hewalah susah sikit. Satu kita tak berhutang ni kan. Berarti yang ada khilaf kat situ. Sebab entah ni semua okeylah, tapi di bank kita guna tawarruk lah. Cepat. Sebab kita nak ambil profit. Ya. Takhrij ni kebanyakan dia tak ada yang fulfill kehendak kontrak lama tu, susah sebab yang ni kalau kita buat koman dia ada ujrah pula. Bank menjamin siapa-siapa beli barang guna kad saya bayar. Tentunya free je lah, tapi bank ambil ujrah pula. So di situ payah untuk katakan beli kad tu adalah dhaman. Dia ada dalam mazhab Hanafi namanya dhaman ma lam yubayah, makna dia menjamin benda yang belum ada hutang. Dhaman ma la jadi. Syafi'i tak boleh, Syafi'i dia berjadi. Dhaman mesti benda yang hutang sudah sabit. So sekarang ni bank menjamin kepada pemegang kad kredit dia benda yang dia tak hutang ni. Dia kad kredit ni dia ada kemudahan facility. Kalau kita guna barulah masuk didebitkan dalam akaun kita berhutang dengan bank. Kalau kita ambil kredit kad RM5,000, dia macam cash line je. Selagi kita tak guna, belum ada apa-apa charge. Jadi kata kita guna RM1,000 bayar balik, jadi RM5,000 balik. So dia sediakan facility untuk kita menggunakan kemudahan yang ada. Bila kita guna, maka telah sabit penghutangan kita dengan bank. Bukan bank hutang kita. Sebab dia tidak menggunakan akaun deposit. Bila dengan debit card, dia berdasarkan timbangan akaun. Kalau RM30,000 kita bayar RM30,000, cuma limited tu letak sehari supaya tak berlakunya penipuan, money laundering dan sebagainya. So kita kena request tak apa RM50,000 dan RM60,000 tengoklah macam mana. Jelas kan? Ini menarik kan? Ya. Macam mana? Tak dengar. PTPTN Yang tu itu kan makna dia boleh jadi kita buat dalam agreement kita tu dengan bank, dengan apa PTPTN, gaji bulanan kita terus tidak. Makna dia sepatutnya kita bayar sendiri setiap bulan masuk mesin ATM, dibayar dekat PTPTN. Mode of payment je lah. Yang ni kita buat dalam bentuk hiwalah, kita tahwilkan sebab bank hutang kita. So itu termasuk dalam hiwalah tu. Itu kita benar-benar kita tahwil juga. Maknanya sekarang ni yang bayar hutang adalah bank. Tapi itu tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i sebab memang bank hutang dah. Sebab kita telah meletakkan wang deposit kita dalam, wang gaji kita dalam bank. Jadi sepatutnya kita bayar direct kepada PTPTN. So itu di antara hiwalah. Makna dia boleh kita consider sebagai hiwalah. Hujan. Ada lagi 10 minit silakan. Jangan. Sebagai ulama kontemporer, wa baza'a wa syari Jumaah, Syekh Qaradawi, Dr. Sa'ad Al-Hilali, Dr. Taha Jabi Alwani. Tapi bagi ulama Malaysia tak setuju. Tapi tak setuju pun tak ada apa-apa. Baik. Tanya tu tak ada apa-apa. Buang masa surat. Alhamdulillah. Syekh Haidar kena baca. Ya. Jauh dalam kelas tu surat ke? Tak bicara. Ustaz minta terangkan semua al-muhil, al-muhtal, al-muhal alaih. Al-muhil ialah penghutang pertama tu, dia yang mentransferkan kewajipan bayar hutang tu kepada muhal ataupun muhtal, iaitu penghutang pertama. So pihak ini penghutang kedua, sama-sama dalam penghutang. Muhal alaih, orang yang dipindahkan kewajipan ke atasnya, itu penghutang yang pihak C.
Sebab tu tak bukan redha dia, sebab dia memang kena bayar. Okay? Jelas kan? Apa ni? Satu soalan kan? Dalam bukan hari punya tak bukan apa tu soalan kan? Kita ada lagi sikit. Malam ni kita sambung. Tak nak? Tak ada dah? Habis? Ya, silakan. Ha? Apa dia? Ha? Siapa yang guna? Orang yang menerima cakaran tu dengan izin. Ha, dengan izin tak apa lah. Tapi penggunaan yang tidak merugikan pemilik rahim. Ustaz sebut kalau salah satu cara untuk orang nak boleh gunakan barang tu dengan dia buat bank all of Ada tu kredit bayar wafak sebab dia jadi milik dia lah. Di sini rekod account, makna dia kalau bayar wafak pemilikan berpindah. Kalau apa nak terus tak ada berpindah. Di rekod penghutang remain masih lagi pemilik barang tersebut. Baik. Hujan lebat. Okey. Seterusnya. Ada dah. Kepada kamu tak ada soalan. Kalau tak ada sama malam ni lah. Macam mana? Kamu tak boleh balik, saya boleh balik tak? So kita berhenti dekat mana ni? Mana kita baca apa? Dhaman al-Duyun. Al-Dhaman. So kita baca Al-Dhaman sampai saya kata tadi sampai apa? Sebelum jualah. So esok kita hafal jualah pendek je. Sampai kepada wadi'ah, kemudian kita masuk faraid pendek je. Faraid ini kita baca pengenalannya, mana dia akam-akam yang wajib sampai wasiat dah cerita dia ni. Sampai wasiat lah insya-Allah. Sampai sebelum nikah. So faraid kita kena hafal, cuma praktikal tu kena duduk dengan lawyer ni. Syekh kita ada buat kes kiraan faraid. Apa dah ada dah sistem tu. Sistem ni pun buat dah. JKSM buat dah sistem. Ada dalam web. Ada pun kepada kira kan. Teori okey lah. Kira ni kena rajin selalu. So dalam ini teori-teori kita hafal lah. Apa satu kelas pada ni. Kalau dulu kita di Azhar, kalau masuk bab faraid, kita hafal surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang apa start daripada walaupun semua surah itu semua tu kita hafal sampai ke belakang, insya-Allah boleh selesailah kefahaman faraid. Cuma di Malaysia ni kita tak praktis benda tu. Sebab yang praktis tu lawyer. Orang pun dah tak dengar kita dah. Adalah sikit-sikit. Jadi rakyat kita pun dah riak. Saya juga mengajak itu faraid kan. Jadi ingatlah balik tidak lupa tu. Apa kata ya? Tak ada siapa kata dah. Yang lain orang masih bertanya. Ada faraid sudah hilang di muka bumi. Tapi sangat bagus konsep faraid. Kita tengok kes ni lah, kes abang dengan adik ipar dia apa adik putih tu. Kita tengok kes faraid kat situ. Kalau kes itu kita boleh tengok bahawa kesalahan tu pada adik lah, sebab dia pergi campur kuasa yang mana abang dah ada anak lelaki. So bila ada anak lelaki mahjub adik balik ni. Tentunya dia tak boleh campur. Kalau dia boleh campur tu dia tolong memudahkan je. Mana dia pergi lah kira api, kalau di EPR dia bawa keluar di bank. Bukan dia pergi ambil kunci kereta dengan dia pergi rapat bola-bola tu. Walaupun dia kata dia rapat dengan abang dia, tapi dia tidak ada punca kuasa. Bila punca kuasa dia hilang sebab anak lelaki dah. Kalau ada perempuan dia boleh ambil lagi. Asabah lah. Asabah. Sebab ada perempuan dapat 2/3 lah. Kalau seorang dapat 1/2, mak dapat 1/8. Kemudian pak dapat lagi sikit. Pak dia boleh sudut 1/6 apa share dengan mak dia kan. Dia kan anak lelaki, betul anak lelaki ni bila ada dia power. Habis bapak makan semua rumah.
Tapi kalau kita nak bagi juga abang-abang bagi, kalau bagi tak fokus salah mana dia. Ni cerita kena tengok balik Abang 91. Tengok cerita filem Abang 92 tu. Tengok balik pun nak faham cerita tu. Cerita dia pokok dia mati, Azaz Sulaiman. Dia tak ada nak bawa pokok Melaka dah harta, sedangkan Azaz Sulaiman dah ada dah. Pokok Melaka nak sailang. Ai bergaduh tu lah cerita lama tu, cerita kita tak hidup itu. Sebab kedua tak hidup kan? Belum ada di dalam alam buana itu. Jadi bila ada anak lelaki, pok merakan semua boleh dapat melalui wasiat. Ni kalau abang-abang tu, kalau adik-beradik tu rasa macam mana ingat abang dia, buat siap-siap 1/3. Jangan bergaduh macam cerita ni, sebab kesian lah. Malah kita tidak melihat kepada siapa lelaki ke perempuan. Kalau perempuan salah, perempuan salah. Kalau lelaki salah, kita salah. Dalam isu ni, Ali lah salah. Sebab apa? Dia tak ada punca kuasa. Tak ada langsung. Wasiat pun Allah yarham abang tak tinggal. Dari segi faraid pun tak ada namanya. Berhak dapat adalah mak dia satu penang, ketiga penang. Bagi umur sulus satu penang. Satu penang kan. Anak dia asabah dia dapat semua lah. Isteri dia dapat 1/8. Jadi kalau harta dia ada, semua dapat ada lagi lah. Setelah dibahagikan kepada isterinya dan mak dia yang dia fikir apa, dia pergi rampas kunci kereta dia. Tapi itu kejahilan dia lah. Tapi dia duk pertahan. Jadi dia kena, kalau dia tak bergaduh, dia tak kena sampai 60 ribu tu. Kan? Jadi itu di antara benda-benda yang masyarakat jahil kena belajar. Bila ada lelaki, mintalah surat wasiat. Janganlah, kalau tak ada juga lah, mintalah wasiat. Tak apa bagi sikit, tak buat apa gitu. Jangan pergi harta, nak pergi rampas. Sebab ketika itu yang berkuasa 3 orang tu. Mak ataupun ayah, mak dan ayah. Anak lagi ada adik. Sebab dia dapat asabah. Semua dia kabur. Isteri dapat 1/8. Tapi sekarang ni saya tak tahu macam mana pembahagian dia pun. Isteri dapat berapa sebab rumah tu masih ada. Rumah tu jadi faraid. Jadi nak selesai cara Rasul pun jual. Bila jual, masa ni Ali dapat dah lah. Mak dia mati. So bila jual rumah tu, melainkan rumah tu telah dihibahkan kepada isteri dia. Tapi susah tu bergaduh sebelah-sebelah tu. Jadi dapat macam mana, kena buat semua. Jual lah rumah tu kat siapa-siapa. Isteri dapat 1/8. Kemudian bahagian mak tu bagi berapa? Kan habis lah, tak ada lah. Mak tak ada. Ha? Sebab dia, jadi dia tanasuh lah. Itu tanasuh, dia tanasuh. Banyak dah mati mak dah. Susah. Kita pun jarang je tanasuh. Sebab katakanlah rumah tu dia tak hibah kat isteri dia, jadi faraid. So rumah dia masih ada 1/6. 1/6 ada 1/3. So sekarang ni mak dia mati. Jadi 1/6 tu dipindahkan kepada boleh lah ahli tutup. Tapi mereka tak mau jumpa dengan ni. Jadi ikut hawa nafsu dia. Kalau dia selesai di luar mahkamah, tak jumpa wartawan, semua dapat habuat masing-masing. Rumah tu mungkin nilai dia 500 ribu. Besar ke mana? Isteri dapat 1/8. Berapa pula 500 ribu 1/8? 40. 80 ribu. Semua tak pernah tengok kita betul saya. Kan 1/8 dan 500 ribu. 70 ribu. Tapi 1/6 dapat kat mak dia. Bagilah mereka, adik-beradik mereka. Kemudian asal anak dia dapat banyak lah, lebih kurang kat 300 ribu. Dapat dah juga dia. Dia kena bayar sama 60 ribu atas kesalahan dia. Jadi itu contoh kes kita sebut sebab ada betul rabat cerita lah. Tapi point dia ialah kalau ada anak lelaki senang nak kira. Kalau tak ada anak lelaki payah kan, banyak kira. Jadi banyak ashabul furud ya. Okey, ada soalan lagi? Kadang kita rehat dulu malam ni, insya-Allah kita bertemu pada pukul 8 sampai 10.30 menarik. Dan wasiat dan faraid ada di dalam takaful. Takaful kalau account saving dia adalah faraid, yang hibah tu hibah. Tu pun kita ikut mazhab Maliki, hibah bin thawab. So
takaful kita ada peringatan. Kalau partisipan tidak meletakkan nomini, maka duit yang dapat daripada takaful jadi faraid. Sebab tu KWSP faraid. Sebab dia aset pemilik yang dia miliki, cuma dia tak boleh buat keluar. So bila mati dibahagikan cara faraid. So nomini dia ada dua makna, satu pemilik, satu pengurus. So nomini yang diletakkan nama EPF memang dia kena uruskan. Kalau dia isteri dia dapat 1/8 atau 1/4 mata keadaan. So dia bukan faraid sebab dia dapat atas bantuan kerajaan. Dalam tu contoh semua. Apa lagi? Investment jadi faraid lah. Sebab kita ambil beli, kita jual lah. Wang simpanan, pencen tak? Pencen sebab hadiah daripada kerajaan. Jadi yang dapat suami atau isteri lah. Kalau suami mati dapat kat isteri, isteri mati dapat kat suami. Anak tak dapat. Ada orang tanya pula, kena bagi faraid tak? Kalau mak dapat 5,000, nak kena faraid kan? Tidak, sebab itu memang kerajaan bagi khas peruntukan kepada suami isteri. Awal buku tu cerita detail sangat bagus. Sebab dulu kalau sistem faraid, bila mati saja mula-mula buat apa? Koskan kafan dulu, tidak nak apa. Jadi kita semua buatlah daftar dekat khairat masjid. Setahun RM50. Mula-mula daftar 100 tu RM50. Kemudian bayar setahun RM50. Mati dia cover. Sebab kos mati pun semua RM1,200. Termasuk upah semua. Kalau kita tak daftar, dia lambat sikit nak tanam. Sebab di Kuala Lumpur Selangor ni, tanah ni bukan tak cukup. Dia orang ramai. Jadi bila kita tak daftar dekat Korea, nak tanam ke mana? Sebab dalam rekod tanah kumok tu dah ada sebenarnya dah. Cuma mereka tak mati. Tiba-tiba yang tak daftar tu mati dulu. Itu yang lambat sikit. Kalau letak di hospital, last sekali tanam ke mana? Kat kampung. Itu cerita dia. So kamu semua kena check, ada tak mak ayah kamu dah kalau kamu di kampung, kamu daftar kat mana-mana surau kat situ. Sedang nak urus, mati beri tanam tu. Kalau kamu tak urus, lambat tu kan mana 2-3 hari, tapi lambat pengurusannya. Hospital pun tak tahu letak mana. Tapi bila pengurusan kita di masjid, bila mati saja AJK surau tu yang bahagian kematian tu, hal kematian tu main tu. Dia tengok, okey, mandi bila? Kalau di rombak tu mandi kena esok sebab dia operasi tutup kelima. Dia buat waktu pejabat, tidak ditanam sampai 5 petang. Pertama kali saya jumpa pun. Kalau di tempat-tempat ni malam pun tanam. Tapi disebabkan mereka ni sistem dia memang manajemen dia sangat menurut, tidak boleh ditanam melainkan tidak boleh ditanam selepas 5 petang. So kalau mati 4 petang esok dia akan mai malam tu, dia urus, esok 8 pagi dia akan mai. Kata, wah, itu juga. Jadi tak ada rasa impah lah. Kalau tempat lain memang dia buat sebelah malam pun kita tanam. Jadi saya ingat masa arwah mak saya begitulah. Saya ingat kita boleh tanam malam, kita pun tanam malam. Bila pergi dekat kubur yang kita tempah tu, kita tidak tanam waktu atas 5 petang. Jadi pagi esok dia mai. Tapi semua dia urus. Mandi di surau, kemudian pengurusan tanah, batu nisan kita bayar RM600. Batu nisan pun kita tak ada tanah sendiri, dia pun yang urus semua. Supaya ini syariat compliant, maksudnya semua bentuk kubur sama. Tak ada siapa yang tinggi lebih, tak ada yang kurang sama. Tapi yang aneh dia, nak ziarah pun sampai 5 petang, lepas tu tutup pegang. Dia budak kan dapat mukhayal, tapi letak student kat kubur, berita ya tak boleh lah. Sebab kawasan tu dia tutup 5 petang. Jadi ziarah pukul 9 pagi. Mana lepas subuh tak ada pergi ziarah. Tunggu waktu panas 9 pagi baru dia buka pintu pegang. Tu dia kata tak boleh jumpa kat biasa tu. Raudhah di bawah tepi jalan. Jadi waktu ziarah 9 pagi sampai 5 petang. Itu cara nak mati. Lepas tu dia bagi kita lebih kurang RM500 lah lamsam sebagai sagu hati kepada keluarga. Dan mereka buat tahlil 3 hari 3 malam. Itu cos nak mati di Malaysia. Itu sudah nak. Cuma kita semua kena daftar. Tak apa daftar banyak masjid, tak apa. Di kampung satu, di tempat kerja satu. Sebab nanti
dah ada dah kubur yang atas nama kita. Itu cara dia. Itu yang pertama. Baru lepas itu bayar hutang, bayar zakat. Betul. Itu cara dia. Jadi bila nak bayar, nak selesai semua tu, barulah dibahagikan aset. So aset sekarang tak macam dulu. Ada dalam akaun simpanan, ada dalam apa nama dia, takaful. Takaful ada 2 akaun. Kalau dia ambil saving, investment, maka investment tu akan dikeluarkan dijadikan faraid. Yang hibah apa? Hibah tu di atas nama nomini. Mana dia sebab yang bagi itu adalah sama-sama partisipan. Mana dia orang yang masuk dalam takaful itu sendiri yang akan bagi hadiah dengan pertolongan takaful operator. Dia yang akan bagi berdasarkan kontrak yang sedia ada 400,000, 500,000 berdasarkan produk yang kita bayar lah. Jadi tak ada isu faraid kat situ. Isu faraid dekat akaun investment. Dan setengah orang mati dia beli produk yang dia dapat lamsam 5,000 atas nama benefit badal haji. Jadi keluarga akan dapat, keluarga tu akan uruskan untuk buat badal haji. Tiba-tiba dia tak buat, maka dia buat. Nak buat jalan tu tak punya dia lah. Kalau golongan bukan Islam yang ambil, kita bagi duit mereka, mereka akan uruskan untuk ke pengebumian kematian mereka lah. Itu cara nak mati pun dah ada. Dia punya bentuk dia. Kalau kita semua tak daftar, cara mati dia susah sikit nak tanam. Bukan susah mana pun, lambat sikit lah. Saat daripada tanam kat kubur macam ni, penuh, AJK tak bagi, tukar pergi baju sana pula, penuh dah balik kampung. Jadi senang kalau kita sekarang ni kita pergi daftar. Selalunya dia buka bulan puasa. Tak bulan puasa boleh buka, tapi bulan puasa dia akan iklan. Surau ni tak ada akhirat kan, sebab tak ada tanah kubur. Pergi luar sikit lah, mungkin masjid ni ada. Senang. Macam mana? Kubur dia dekat sebelah pantai dalam. Kubur pelajar dah ada. Kubur pelajar. Kubur masjid lah. Masjid ramai macam tu. Pergilah. Kita semua kena terdedah. Sebab apa? Kita dengan bayaran 50 hari tu kita dapat benefit cukup banyak. Tapi jangan kita tanya dividen pula. Kata macam ada dividen tu. Itu tekuk sangat. Itu mati tak ada dividen apa. Okey, kata apa? Wallahu taala alam. Mati susah. Ada ni baby ya. Baby ni apa? Antum tak sedia makan itu. Fok bangun tau. Bangun fok tak makan. So kita pergi alam ni. Kita pergi blend yang robot orang mana.